Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua rakan-rakan guru. Pagi ini saya akan menjelaskan sedikit pengenalan lah kepada format instrumen peperiksaan SPM yang baru yang akan bermula tahun depan. Okey, ini adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Saya rasa tak perlulah saya ceritakan untuk tidak membuang masa. Cikgu-cikgu pun semua sudah tahu kan. Okey, seterusnya sama ada guru cikgu-cikgu tahu ataupun tidak, KSSM ini, pembangunan KSSM itu adalah untuk melahirkan murid yang boleh bersaing di peringkat global lah, ya. Jadi diorang boleh menguasai kemahiran yang abad ke-21. Jadi ini adalah carta alir pelaksanaan kurikulum bersepadu KSSM. Okey, dari mula hinggalah akhir carta alirnya. Dia sudah bermula pada sesi persekolahan 2017 sebenarnya ya, sejak murid-murid ni tingkatan 1. Dan tahun depan murid-muridnya akan mengambil SPM dan ujian pencapaian bahasa Arab. Jadi ini adalah dia merupakan carta alir. Cikgu boleh baca sendirilah. Okey, ini adalah kelulusan format instrumen peperiksaan SPM dan ujian pencapaian bahasa Arab berdasarkan KSSM. Okey, kumpulan sasarannya, kohort pertama adalah murid-murid yang akan menduduki peperiksaan SPM bermulai tahun depan dan mata pelajaran yang terlibat. Lembaga telah menetapkan 31 mata pelajaran yang melaksanakan 31 mata pelajaran SPM dan 4 mata pelajaran ujian prestasi bahasa Arab. Okey, saya teruskan. Format penataran tahun depan, masih lagi kod mata pelajarannya sama ya, Sains 15-11. Okey, falsafah pendidikan sains kebangsaan tu selaraslah dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi cikgu-cikgu nanti boleh baca sendiri. Okey, lembaga peperiksaan telah menetapkan instrumen peperiksaan berdasarkan DSKP ya, yang digubal berasaskan KSSM. Jadi dia punya spesifikasi ujian piawai adalah untuk menjamin mutu, keseteraan, kesahan dan kebolehpercayaan. Okey, objektif mata pelajaran di sini ada 7 semuanya ya. Okey, objektif yang pertama adalah pendekatan inquiry, iaitu meningkatkan sifat ingin tahu. Okey, seterusnya objektif yang kedua adalah pengetahuan, mengukuhkan pengetahuan dan pemahaman. Ini prinsip taksonomi Bloom. Okey, objektif yang seterusnya, yang ketiga adalah berkomunikasi secara rasional dan bijak. Objektif mata pelajaran yang keempat adalah menjalankan penyiasatan. Ini murid sudah buat eksperimen ya, menilai evidence dan kemudian membuat kesimpulan. Objektif seterusnya mengaplikasi pengetahuan sains, pengetahuan prosedur dan pengetahuan epistemik. Okey, pengetahuan epistemik ni saya boleh bagi contoh soalan. Contohnya kincir angin. Kita akan beri dua situasi lah, kincir angin yang diletakkan di antara dua bangunan dan kincir angin yang diletakkan di atas bangunan. So nanti murid-murid akan memberi pendapat kedudukan kincir angin yang manakah yang paling sesuai untuk menghasilkan tenaga yang banyak. Ini lebih kurang macam itulah pengetahuan epistemik. Okey, objektif yang keenam adalah penemuan melalui penyelidikan sains. Okey, contoh yang paling bagus sekali sekarang ni adalah kita sekarang sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jadi penyelidikan sainsnya untuk menghasilkan vaksin lah bagi COVID-19 ni. Okey, dan yang objektif mata pelajaran yang terakhir adalah menyedari implikasi sosial, ekonomi, alam sekitar
dan teknologi sains. Ini lebih kepada secara global, isu-isu global seperti pemanasan global, pencemaran. Okey. Seterusnya kita akan tengok objektif pentaksiran ya. Objektif pentaksiran pun ada 7 semuanya. Kita akan tengok yang pertama, kebolehan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Sikap saintifik ni kemahiran proses sains. Ada kemahiran proses sains. Okey, jadi dia boleh dinilai melalui PBD dan PK. Seterusnya pentaksiran kedua, memperolehi pengetahuan. Okey. Objektif pentaksiran yang ketiga, memperolehi pemahaman untuk menerangkan fenomena secara saintifik. Objektif pentaksiran yang keempat, mengaplikasi pengetahuan sains. Okey, ini contohnya macam pelajar, murid dia boleh bagilah kebaikan dan keburukan telefon bimbit. Ini yang contohlah yang sesuai. Okey, objektif yang kelima, menganalisis pengetahuan sains dalam konteks kehidupan sebenar. Oh sorry ya, tadi tersilap. Sepatutnya ini yang analisis pengetahuan sains. Sebab sekarang kita lebih kepada telefon bimbit kan, jadi murid boleh bagi contohlah kebaikan dan keburukan. Objektif pentaksiran yang keenam, kebolehan menilai maklumat dengan menggunakan pengetahuan sains. Okey, dan objektif yang terakhir, objektif pentaksiran yang terakhir adalah kebolehan mereka cipta. Okey, kalau murid boleh sampai ke tahap ini, kita sudah boleh katakan dia telah mencapai band 6. Okey, jadi kesimpulannya, seobjektif pentaksiran ini adalah dibuat berlandaskan di SKP dan taksonomi Bloom. Okey, jadi lembaga peperiksaan telah menyenaraikan beberapa asas-asas yang dipertimbangkanlah seperti kesahan, okey, penjaminan kualiti, kebolehpercayaan, kebolehlassanaan dan yang terakhir keserasian dengan kehendak kurikulum. Okey, saya rasa itu saja pengenalan yang boleh saya sampaikan tentang format penataran SPM tahun depan. Okey, untuk pengetahuan cikgu-cikgu, Cikgu Patni tadi bercakap mengenai OM dan juga OP. Cikgu-cikgu boleh rujuk kita punya di SKP cikgu ada di muka surat 10. Okey, kalau cikgu-cikgu ada di SKP, cikgu boleh rujuk di sana. Okey. Dan saya teruskan untuk elemen dan konstruk yang ditaksir untuk SPM KSSM 2021, kita mulakan dengan kemahiran proses sains. Ini kod-kod ni cikgu, untuk pengetahuan cikgu ialah lembaga. Jadi lembaga tu sudah menetapkan ada kod-kod untuk setiap kemahiran. Jadi cikgu-cikgu kena tengok baliklah. Itu kita tidak tahu sebenarnya, tapi kita boleh rujuk di dalam di SKP kita. Okey, cikgu, kita mulakan dengan kemahiran proses sains. Saya yakin semua guru-guru kita, guru-guru sains di Sabah dan juga di Malaysia ni tahu kita ada 12 kemahiran proses sains yang dimulakan dengan memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan juga mengeksperimen. Okey, jadi cikgu-cikgu sekiranya cikgu perlukan penerangan semula untuk setiap elemen dalam kemahiran proses sains, cikgu boleh rujuk di SKP ada di dalam di SKP kita untuk KSSM. Okey, seterusnya cikgu kita teruskan dengan kemahiran manipulatif. Perkara ini juga ditaksir dengan kod SS yang tadi 01 cikgu kalau kemahiran proses sains dia bermula dengan kod SS01 dan sekarang ni untuk kemahiran manipulatif dimulakan dengan kod SS02. Jadi untuk kemahiran manipulatif pun terdapat dalam KSSM di SKP KSSM kita, cikgu boleh rujuk. Yang kemahiran manipulatif ni macam perkara hands out cikgu yang budak-budak buat di makmal. Yang pertama tu kita rujuk balik
SS0201 menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan. 02 dia ialah mengendalikan spesimen. 03 melakar spesimen, bahan dan peralatan sains. Seterusnya 04 membersihkan peralatan sains. 05 menyimpan peralatan sains dengan betul. Seterusnya 05 menyimpan peralatan sains dan bahan ya. Minta maaf. Jadi kita teruskan lagi kepada sikap saintifik dan nilai murni. Kita ada satu saja NS kodnya 0101 mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Okey. Okey, kita teruskan cikgu-cikgu. Sekiranya cikgu-cikgu ada soalan, cikgu boleh tanya kemudian. Kita teruskan dengan kod elemen PS01 mengingat, dan ini cikgu mengingat ni ada beberapa elemen cikgu kena tahu Di antaranya ialah 0101 iaitu perkara khusus atau spesifik. 0102 pengetahuan tentang cara dan kaedah. 0103 pengetahuan tentang perkara universal dan abstrak. Okey, seterusnya. Okey, di sini cikgu kita ambillah nota. Kalau cikgu-cikgu ada pen, kita ambil nota sikit. Walaupun nanti nota ni akan dibagi juga kepada JUD dan cikgu boleh kongsikan dengan guru-guru di daerah masing-masing. Okey, di sini kita ada KS01. Dalam KS01 ni, memahami ni, kita ada beberapa kod yang akan ditaksir dalam elemen memahami, iaitu 01, KS0101, KS0102, KS0103 dan juga KS0104. Jadi kita tengok satu-satu cikgu. Untuk KS0101 penterjemahan, ini dalam konstruk ataupun kita panggil memahami. Seterusnya pentafsiran 0102. Ekstrapolasi ni 0103, sekiranya cikgu tidak tahu apa ni ekstrapolasi. Ekstrapolasi ini ialah merupakan jangkaan kita untuk fenomena, jangkauan mengenai sesuatu fenomena cikgu. Contoh yang diberikan oleh pihak lembaga ialah apa yang akan berlaku pada 5 tahun kemudian. Okey, jadi itulah yang lembaga bagi contoh. Nanti kita akan bincang lagi. Kalau cikgu-cikgu ada pendapat, cikgu boleh kongsi juga. Okey, untuk 0104 pemahaman tentang perkara universal dan abstrak. Jadi ini pun dalam konstruk memahami. Okey, kod yang kedua KS02 mengaplikasi. Di dalam ini kita ada 0201 aplikasi pengetahuan sains dan juga 0202 kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Cikgu? Okey, seterusnya. Okey, 03 kita berada menganalisis. Dalam menganalisis kita ada dua aspek. 0301 iaitu analisis unsur-unsur. Ini mungkin cikgu bolehlah bagi contoh seperti analisis kumpulan satu, analisis macam mana unsur-unsur disusun dalam jadual berkala moden, macam tu contohnya. Okey, yang kedua 0302 ialah analisis perkaitan. Maksudnya dia menghubungkan apa kaitan antara salah satu perkara dengan perkara lain dalam sains. Okey. Seterusnya cikgu, untuk kod elemen KS04, elemen menilai, kita ada satu saja aspek yang dinilai, iaitu menilai berdasarkan evidence dalaman. Okey, ini sudah tahap HOTS ataupun kebat dalam kita punya taksonomi Bloom cikgu. Okey, seterusnya mencipta juga dalam kebat, dia ada dua cikgu, iaitu KS0501 menyelesaikan masalah dengan idea baru dan juga KS0502 mencipta produk ataupun idea baru. Itu ialah dalam KS0502. Okey. Alright, okey. Sekarang kita beralih kepada contoh instrumen sains 1511 KSSM 2021 cikgu. Instrumen dia masih sama seperti yang kita ada sekarang.
kodnya pun masih sama 1511, cuma kita ada perubahan sedikit nanti kita akan tengok. Okey. Ujian jenis instrumen kertas 1, kertas 2. Kertas 1 sama objektif dan kertas 2 ialah subjektif. Okey. Untuk perkara 2, jenis item. Okey. Dalam kertas 1 kita ada aneka pilihan dan juga aneka gabungan. Okey, untuk penerangannya aneka pilihan tu ABCD lah cikgu Okey, aneka pilihan tu yang ada pilihan 1, 2 roman, 3 roman, 4 roman dan dia akan pilih 1 dan 2, 2 dan 3, 1 sahaja macam tu cikgu. Okey, untuk kertas 2 item subjektif bahagian A masih menggunakan format yang lama juga cikgu Cuma ada perubahan sikit saja nanti. Kita ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Apa yang ada dalam bahagian A itu ialah item berstruktur, bahagian B item berstruktur juga dan bahagian C item respon terhad dan juga ataupun item respon terbuka. Okey, kita pergi ke seterusnya. Okey, yang ini cikgu ada perubahan sekiranya dalam KBSM dalam kertas 1 pelajar dikehendaki menjawab 50 soalan tapi dalam penataran SPM KSSM 2021 kertas 1 hanya ada 40 soalan sahaja cikgu. Jadi kita akan hilang 10 markah di sana dan 10 markah itu nanti akan ditop up dalam kertas 2. Okey. Jadi untuk kertas 2 pula kita kalau cikgu perhatikan bahagian A ada 4 item maksudnya 4 soalan jawab semua 20 markah. Bahagian B 6 item jawab semua 38 markah. Kalau cikgu perhatikan di sini perbezaan dia cikgu berbanding dengan KBSM. Okey, dan bahagian C seperti mana juga KBSM, kita ada 1 item yang wajib dijawab dan juga 2 item yang perlu dipilih. Okey, iaitu soalan 11, 12, 11 dan 12 dan 13 nanti kita tengok cikgu. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok lagi jumlah markah yang kita akan dapat daripada dua-dua kertas untuk instrumen sains KSSM 2021. Okey, untuk kertas 1 kita ada 40 markah sebab ada 40 soalan tadi kan cikgu. Jadi kertas 2 akan kita akan cover balik yang kita hilang tadi 10 markah di kertas 1 pada sekarang ini kepada 80 markah. Jadi jumlah markah tetap sama iaitu 120 markah. Okey, yang kedua cara memberi respon untuk objektif sama juga ditanda pada borang OMR dan juga untuk kertas 2 ditulis untuk bahagian A dan B ditulis pada ruangan kertas soalan dan juga untuk bahagian C ditulis pada helaian tambahan sekiranya diberi. Kalau tidak mungkin dia ikut kita punya SPM sekarang ni dia bagi ruangan jawapan yang telah dibukukan. Sekiranya tiada mungkin diorang akan berikan helaian tambahan. Okey. Okey, seterusnya tempoh ujian untuk kertas 1 sama masanya 1 jam 15 minit. Dan untuk kertas 2 sama juga 2 jam 30 minit. Jadi maksudnya kertas 1 tu soalannya berkurang tapi masanya tetap sama. Maksudnya akan ada perubahan ataupun sedikit penambahbaikan berbanding dengan KBSM. Seterusnya kita cikgu-cikgu tengok pula wajaran konstruk untuk kertas 1 pengetahuan, kepahaman, aplikasi dan analisis. Kita sekarang ni cikgu kita baiki untuk pengetahuan dalam wajaran lembaga sekarang dipanggil mengetahui. Dan juga untuk kepahaman pemahaman Okey, seterusnya pengetahuan itu sekarang ni dalam kertas 1 ada 15 soalan yang akan ditanya, kepahaman 15 soalan, aplikasi 8 soalan dan juga analisis 2 soalan. Nanti cikgu-cikgu akan tengok contoh soalan pada slide yang seterusnya. Untuk kertas 2 pula, kita perhatikan kemahiran saintifik kita ada 26 markah, pengetahuan 6 markah, pemahaman 6 markah, aplikasi 14 markah, analisis 12 markah,
menilai 10 markah dan mencipta 6 markah. Jadi untuk pengetahuan cikgu, kita ada sesuatu yang baru di sini dalam kertas 2, iaitu kalau cikgu perasan nilai kita ada mencipta ya. Cikgu. Okey, ini contoh item berdasar construct. Nanti kita akan dibagi contoh instrumen. Boleh kita rujuk pada slide seterusnya nanti dan dia akan dibagi oleh Cikgu Jessie. Okey, untuk pemarkahan kita ada dikotomus markah 1 atau kosong. Maksudnya cikgu, kalau betul 1 markah, kalau salah kosong markah. Okey, untuk kertas 2, pemarkahan secara analitikal berdasarkan rubrik perskoran. Ya, ini maksudnya ikut skema lah yang sudah ditetapkan oleh lembaga. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya ialah cakupan konstruk yang akan dinilai dalam kertas 1. Konstruk ditaksir pada semua bidang pembelajaran. Maksudnya semua topik bidang pembelajaran yang ada dalam DSKP kita untuk KSSM ini akan ditaksir, dan dia untuk kertas 2 pula pun sama. Dia akan ditaksir dalam semua bidang pembelajaran lah. Kita panggil bidang pembelajaran cikgu. Okey, seterusnya aras kesukaran sama juga macam sebelum ini 532, dan untuk kertas 2 pun sama juga 532. Cumanya cikgu kena catat sikitlah nanti Untuk aras rendah tu ada 40 markah, aras sederhana 24 markah dan aras tinggi 16 markah. Okey, jadi kesemuanya 80 markah. Okey. Alatan tambahan kalkulator saintifik sama, boleh dibawa waktu peperiksaan. Okey, sebab ada kita punya tajuk tu melibatkan pengiraan terutamanya tajuk gerakan kan. Okey. Seterusnya. Okey, yang ini cikgu ialah pembandingan format instrumen sains 1511 yang ada sekarang ni supaya cikgu lebih jelas Okey, jenis instrumen untuk kertas KBSM dengan KSSM tu sama juga kan? Semuanya sama. Yang berbezanya ialah adanya bilangan soalan. Untuk KBSM 50, untuk KSSM kita aja 40 soalan sahaja. Okey, dan tujuan pengurangan 40 soalan itu ialah kepada 40 soalan ialah untuk menambah markah untuk soalan kebat dalam kertas 2. Okey, cikgu. Okey, jumlah markah 40 markah untuk kertas 1. Okey. Okey, seterusnya untuk kertas 1 KBSM dan KSSM masih sama menggunakan OMR. Tempoh ujian masih sama. Wajaran ada beza sikit. Untuk dalam KBSM sebelum ini pengetahuan meliputi 25 soalan, kepahaman 15 soalan, aplikasi 10 soalan. Tapi dalam KSSM kita ada 15 pengetahuan, kepahaman 15, aplikasi 8 dan 2 analisis. Okey. Okey, seterusnya contoh soalan akan diberi nanti. Pemarkahan masih sama dikotomus 1 atau kosong. Okey, cakupan konstruk sama, konstruk ditaksir dalam semua bidang pembelajaran sama. Aras kesukaran masih sama jika dijumlah 532. Sekarang kita pergi pembandingan format untuk kertas 2 cikgu antara KBSM dan juga KSSM. Secara asasnya sama, iaitu jenis instrumen ialah subjektif. Jenis item pun sama, ada 3 bahagian A, B, C. Okey, seterusnya. Dan seterusnya untuk kita pergi kepada yang lebih jelas, bahagian A kita ada 4 soalan dalam KBSM. Untuk KSSM pun sama, 4 soalan, jawab semua soalannya. Dan aspek yang akan ditanya ialah untuk menguji kemahiran proses, sains dan konstruk mengaplikasi. Ada penambahan cikgu. Jika sebelum ini mungkin kita ada hanya konstruk itu hanya kemahiran proses sains, tapi dalam KSSM ada sedikit penambahbaikan iaitu konstruk mengaplikasi dimasukkan dalam kertas bahagian A. Okey, untuk bahagian B, ini pun perubahan. Dalam KBSM kita ada 5 soalan sahaja, jawab semua 30 markah. Tapi dalam bahagian B,
di KSSM kita mengalami ataupun mendapat satu lagi pertambahan soalan. Jadi kita ada 6 soalan semuanya dan meliputi 38 markah. Okey, bahagian B ni tambahan ini ialah untuk satu item untuk penambahan konstruk menganalisis, menilai dan juga mereka cipta. Cikgu-cikgu, kita ada penambahan konstruk, menganalisis, menilai dan mereka cipta. Alright. Seterusnya, untuk bahagian C, seperti saya cakap tadi, kita ada satu soalan wajib yang mengandungi 10 markah dan juga 2 soalan pilihan untuk memilih murid boleh jawab salah satu soalan 12 dan 13. Okey, sekiranya sebelum ini dalam KBSM soalan wajib kita ialah soalan nombor 10, tapi dalam KSSM kita akan jadikan dia soalan nombor 11. Sebabnya kita sudah ada penambahan tadi satu soalan dalam bahagian B kan cikgu. Jadi soalan bahagian B daripada nombor 5 sampai nombor 10. Soalan 11 bahagian C soalan wajib dan itu ialah mengeksperimen. Dan untuk soalan 12-13 yang pilihan salah satu tu itu ialah untuk konstruk pengetahuan, menganalisis dan juga menilai. Okey, kita tengok pula pembandingan kertas 2 untuk jumlah markah. Untuk KBSM kita hanya ada 70 markah, untuk KSSM kita ada 80 markah. Penambahan 10 markah tu ialah untuk untuk menyelaraskan dengan pertambahan soalan yang sudah kita bagi. Okey, cara memberi respon untuk bahagian A dan B ditulis dalam ruangan kertas soalan untuk KSSM, sama juga untuk untuk KBSM kita, cikgu sama kan? Okey, tapi mungkin ini perubahan dia sedikit ialah bahagian C. Untuk sekiranya kita tengok pada sekarang ni, bahagian C kita tulis juga pada buku soalan kan? Untuk yang KSSM dinyatakan di sini ditulis pada helaian tambahan. Okey, mungkin kalau tiada perubahan, insya-Allah samalah dibagi buku soalan juga. Okey, kita tengok tempoh ujian sama juga 2 jam 30 minit. Wajaran konstruk, yang ini banyak perubahan cikgu Okey, kemahiran saintifik dalam KBSM kita ada 30 markah. Seperti yang mana kita maklum, 20 markah dalam bahagian A dan 10 markah dalam soalan nombor 10 kan? Cikgu-cikgu. Okey, seterusnya pengetahuan, pemahaman aplikasi itu kita dapat daripada soalan struktur bahagian B dan juga soalan bahagian C pilihan 11 dan 12 untuk KBSM. Tetapi untuk KSSM, cikgu kena tengok sikit ada banyak perubahan di sini. Kemahiran saintifik yang akan ditanya hanya 26 markah saja. Yang meliputi 26 markah cikgu. Nanti pengetahuan 6 markah, pemahaman 6 markah, aplikasi 14 markah, analisis 12 markah, menilai 10 dan mencipta 6 markah. Okey, jadi justifikasi dia ialah penambahan markah pada konstruk aplikasi dan juga penambahan konstruk baharu iaitu analisis, menilai dan mencipta ialah untuk meningkatkan kemahiran KBAT untuk disampaikan kepada murid-murid kita sehingga mencapai 50%. Target LPM ialah supaya kita punya soalan ke arah KBAT. Mereka mahu kita capai 50% KBAT dalam soalan peperiksaan. Okey, seterusnya contoh item nanti kita akan bagi. Okey, pemakahan dalam KBSM secara analitikal dan juga dalam KSSM adalah sama berdasarkan rubrik penskoran. Okey. Seterusnya cakupan konteks sama juga ditaksir pada semua bidang pembelajaran ya. Okey, dua-dua sama. Okey, seterusnya aras kesukaran untuk kertas 2 cikgu. Untuk KBSM sama juga 532. Cumanya perbezaan dari segi markah cikgu. Kalau dalam KBSM kita ada 35 markah untuk aras rendah,
21 markah untuk aras sederhana dan 14 markah untuk aras tinggi. Tapi dalam KSSM kita ada 40 markah untuk aras rendah, 24 markah untuk sederhana dan 16 markah untuk aras tinggi. Jadi cikgu-cikgu ambil perhatian di sinilah kita dapati daripada daripada penataran yang lembaga bagi ni, dia sebenarnya ada harapan untuk kita target murid kita yang lemah lah. Jadi 40 markah nanti daripada kertas 2 itu ialah aras rendah. Jadi cikgu boleh ambil take note lah. InsyaAllah anak murid kita boleh lulus lah kalau kita target yang 40 markah aras rendah tu ya. Okay. Dan justifikasi sama 532. Okay. Alatan tambahan masih sama, boleh menggunakan kalkulator saintifik. Okey, taburan aspek dan markah bagi soalan-soalan dalam bahagian A, kertas 2. Okey, kalau cikgu tengok yang pertama ni, aspek ni, cikgu boleh rujuk yang tadi slide yang saya bagi ya. Dia ada KS 0102, KS 0102 tu cikgu tengok ada penimbal markahnya semua 5 markah. Dan jumlah markah ialah 20 markah. Ini bahagian A ya cikgu. Okey, untuk bahagian B, sekiranya cikgu tengok, yang ni banyak sikit cikgu. Cikgu kena tengok tadi balik yang kepada elemen-elemen tu dan cikgu tengok jumlah markahnya ialah sebanyak 38 markah. Okey, kita kena rujuklah balik tadi tu elemen yang di depan sana tadi, yang mula-mula tadi. Okey, seterusnya. Okey, yang ini untuk bahagian C, untuk aspek yang wajib menjawab tu cikgu, dia punya aspek yang dinilai ialah 0112. Maksudnya 0112 ialah kemahiran proses sains kan cikgu? Kita ada 12 kemahiran tadi dan mewakili 10 markah. Alright? Untuk yang pilihan soalan 12 dan 13, kedua-duanya ada penambahan markah cikgu Kita ada 12 markah di sini. Soalan 12 markah, soalan 13 pun 12 markah sebab dia pilih salah satu kan. Dan konstruk yang nilai untuk kedua-dua pilihan ni sama cikgu Cikgu boleh rujuk balik nanti, tapi nilai markahnya adalah sama sebab dia pilihan Jumlah markah untuk bahagian C ialah 22 markah. Berbanding dengan KBSM, kita ada 20 markah saja di bahagian C Okey, jadi bahan ni cikgu boleh download lah di sini Jadi nanti slide ni akan dibagi juga kepada semua wakil daerah. Jadi boleh kongsikan dengan guru-guru di daerah dan di sekolah masing-masing lah Ya, selamat pagi. Okey, kita sambung lagi soalan-soalan lazim. Okey. Kita tengok untuk kertas 1 dulu. Kertas 1 ini contoh kertas 1, soalan aneka pilihan aras konstruk pengetahuan. Okay, kalau kita tengok soalan aras pengetahuan ini, dia very straightforward dan tiada stimulus lah. Okay. Kita tengok lagi contoh soalan yang seterusnya. Okay, masih juga konstruk pengetahuan. Okay, soalan konstruk pengetahuan ini yang di sini pun sama juga straightforward. Murid hanya perlu cari apa tu nilai Y di sini saja, apa bahan Y di sini. Okay, tiada stimulus. Okay, ini pun sama juga. Dia bukan soalan yang kompleks lah. Okay. Kita tengok soalan aras kefahaman. Okay, ini soalan aras kefahaman. Dia ada gambar raja di sini. Tapi kalau kita tengok soalan ini pun dia tidak kompleks juga. Okay, apakah dia straightforward? Apakah daya yang menyebabkan kenderaan tersebut terbang ke hadapan? Gitu. Okay, kita tengok lagi soalan masih juga aras kefahaman yang ini. Ada gambar raja dia dan murid hanya perlu terangkan gambar raja tersebut Okay, ini soalan kefahaman lagi. Okay, kita tengok soalan ini pun masih juga kefahaman. Okay, ada murid hanya perlu nyatakan konsep saja. Nyatakan konsep berdasarkan gambar raja tersebut. Very straightforward, tidak kompleks. Okay, kita tunggu soalan. Okay, soalan aplikasi. Okay, seperti yang diterangkan tadi, okay, soalan kebat
adalah bermula daripada konstruk aplikasi. Okey. Dan kertas 1, dia punya konstruk akan meliputi dari mengingat sehingga menganalisis lah. Okey, ini contoh soalan aplikasi, dia ada stimulus di sini. Dan kalau kita tengok dia punya pilihan jawapan pun macam lebih macam apa ni, dia punya murid ini perlu dia punya kemahiran yang diperlukan di situ tu menjangkau kefahaman dan mengingat sudah. Izin ya. Kita tengok lagi soalan masih juga aplikasi, dia punya stimulus di sini dalam bentuk teks. Okey, jadi murid di sini dia perlu tahu, selain dia dia kena tahu dulu apa bahan yang sesuai untuk membina badan kapal terbang, dan mereka perlu tahu, jadi mereka perlu dapat jelaskan kenapa bahan lain, contohnya di sini keluli tidak sesuai digunakan dalam membina badan kapal terbang lah. Ini adalah contoh soalan analisis. Soalan analisis 1, soalan analisis ini dia wajib mempunyai stimulus lah. Di sini ada dia punya stimulus dalam gambar raja, gambar raja suatu eksperimen. Jadi di mana dalam untuk konstruk analisis ini murid mereka mesti dapat mengenal pasti pattern, mereka dapat meramal, mereka dapat membuat inference lah. Berdasarkan stimulus yang diberi. Ini masih lagi kertas masih lagi konstruk analisis. Dia punya stimulus adalah jadual keperluan kalori. Keperluan kalori berdasarkan jisim. Lepas tu murid itu slide yang tadi tu. Thank you. Di mana soalan ini murid perlu menganalisis mana satu mesti dapat menganalisis orang yang mana satu lah antara lelaki A dan lelaki B ini. Ya, sama ada orang punya keperluan kalori itu kurangkah, mencukupi ataupun berlebihan berdasarkan stimulus yang diberi. Ini adalah contoh kertas 2 bahagian A. Kertas 2 bahagian A ini adalah dari nombor 1 sehingga nombor 4 lah. Ini adalah contoh soalan menguji kemahiran proses sains. Kalau kita tengok dia punya soalan tu, next slide. Dia punya soalan adalah membuat pemerhatian, dan membuat inference. Ini soalan pemahiran proses sains, menyatakan pun boleh ubah dan mendefinisikan secara operasi juga. Ini semualah untuk bahagian A, dan ini adalah soalan aras kefahaman saja. Kertas 2 bahagian B. Kertas 2 bahagian B ini dia adalah soalan dari nombor 5 sehingga nombor 10. Kalau kita tengok soalan ini adalah contoh soalan yang menguji kemahiran ekstrapolasi. Soalan ekstrapolasi. Di mana kalau untuk kemahiran ekstrapolasi ini murid-murid itu dia kena dapat meramal, dapat membuat inference, semualah. Kita tengok pula soalan yang seterusnya. Contoh soalan masih lagi nombor 10 untuk soalan 10B ini pula, ini adalah soalan mentafsir. Lepas tu yang C ini adalah contoh soalan perkaitan analisis. Di mana murid itu perlu membuat kaitan antara kedudukan objek dan image yang dihasilkan oleh kanta pembesar. Lepas tu mereka kena analisis lah yang mana di mana kedudukan objek itu yang sesuai supaya kanta itu boleh sesuai digunakan sebagai kanta pembesar.
kita tengok lagi soalan yang seterusnya. Okey, yang ini murid itu dikehendaki mereka bentuk sebuah teleskop ringkas menggunakan dua kanta cembung, dua keping kertas. Lepas tu mereka kena labelkan rajat. Okey, ini adalah soalan mencipta. Okey, murid-murid sudah diberi bahan dan mereka bentuk satu teleskop yang ringkas lah. Jadi ini adalah suatu benda yang barulah dalam KSSM Sains ni. Okey, kita tengok lagi. Okey, ini kertas 2 bahagian C. Kertas soalan bahagian C ni dia ada 3 soalan tetapi murid hanya perlu menjawab 2 soalan lah. Soalan 11 itu wajib. Okey, kemudian mereka perlu pilih soalan 12 dan 13. Okey, soalan 11 ini dia mesti adalah soalan mengeksperimen. Okey, kita tengok di sini mereka menyatakan penyataan masalah, mereka membuat hipotesis. Okey, kita tengok lagi slide seterusnya. Soalan 11 ni. Okey, jadi mereka perlu huraikan orang punya eksperimen itu. Okey, soalan 11 wajib soalan mengeksperimen. Okey, kita tengok pula soalan 12. Okey, soalan 12 dan 13 ini dia punya konstruk mesti sama. Okey, 12 dan 13. Sebab kita punya murid ini dia kena pilih antara 12 dan 13 ini. Dan macam mana bentuk soalan 12 dan 13 ini? Okey, soalan 12 dan 13 ini dia mesti meliputi semua konstruk. Okey, daripada mengingat sehinggalah menilai. Okey, kalau kita tengok 12A ini PS0101 ini adalah konstruk mengingat saja. Okey. Lepas tu KS0302. Okey, ini adalah konstruk apa sudah ni ya? Apa sudah saya, kalau tidak silap saya ini aplikasi. Okey, kita tengok masih lagi soalan 12, slide yang seterusnya. Ini adalah soalan penilaian sudah. Okey. Jadi soalan 12 dan 13 tu dia punya konstruk mesti meliputi daripada mengingat sehingga menilai lah. Okey. Okey, kita tengok dulu soalan lazim ini. Okey. Next slide. Okey, apakah perbezaan yang jelas dalam format baru sains kertas 1? Okey. Yang pertama yang paling ketara adalah bilangan soalan itu sudah dikurangkan kepada 40 soalan. Okey, sebelum ni 50 soalan kan. Dan kalau dulu kertas 1 hanya sampai konstruk mengaplikasi, sekarang dia sampai konstruk menganalisis. Okey. Next okay. Mengapa bidang soalan kertas 1 dikurangkan tetapi tempoh masa menjawab dikekalkan? Okey, kita tengok penjelasan dia. Sebab berlaku penambahan konstruk menganalisis. Okey, dalam soalan menganalisis ini dia akan memerlukan masa yang lebih panjang untuk calon menjawablah, sebab dia ada rangsangan ataupun stimulus sama ada dalam bentuk graf, carta, jadual, penyataan, apa-apalah stimulus yang sesuai itu, dia memerlukan calon itu memahami stimulus itu secara mendalam supaya mereka dapat selesaikan masalah, supaya orang dapat jawab kehendak soalan itu. Itu sebabnya dia punya soalan itu walaupun sudah kurang 10 tetapi dia punya masa menjawab itu masih lagi sama. Okey. Okey, adakah soalan kebat ini bertanya dalam kertas 1? Yes, ada. Okay, soalan kebat ini dia merujuk kepada soalan konstruk aplikasi dan analisis lah. Okay, adakah soalan kertas 1 akan menguji semua bab tingkatan 4 dan 5 dalam satu instrumen? Ya. Okay, semua item akan diuji untuk semua bab tingkatan 4 dan 5. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Apa perbezaan yang jelas dalam format baru kertas sains kertas 2? Perbezaan dia, okey, bilangan soalan itu sudah bertambah dari 12 kepada 13 dan soalan itu akan mencakupi semua konstruk dari pengetahuan hingga reka cipta. Lepas tu soalan 1 dan hingga 10 itu adalah soalan struktur, 11 hingga 13 itu adalah soalan esei, dan jumlah markah untuk kertas 2 ini adalah 80. Okay. Mengapa bilangan soalan kertas 2 ditambah tetapi masa menjawab dikekalkan? Okey, mengikut LPM,
Okey, ada kedapatan kajian rintis yang sudah dilakukan pada 2019. Masa menjawab itu adalah mencukupi. Okey, bilangan soalan dan markah dalam kertas 2 itu bertambah. Okey, dia bertambah untuk menampung kekurangan markah dalam kertas 1. So, kertas 1 ada 40 saja kan. Okey, pertambahan konstruk ini juga akan mencapai 50% soalan kebat. Jadi bilangan markah untuk soalan 9, 10, 12 dan 13 itu akan bertambah. Adakah PBL, PBD diambil kira dalam markah keseluruhan SPM? Unfortunately, no. Tidak diambil kira. Tetapi BBL dan PBD mesti dilaksanakan juga di sekolah. Okay, itu adalah penilaian berterusan oleh cikgu sendiri ya. Bagaimana status PK selepas pendaftaran ini? Masih berjalan seperti biasa. Okay, masih lagi berjalan seperti biasa. Ya, konstruk semua masih sama. Begitulah. Hello, saya ada soalan. Okay, Waalaikumsalam. Teruskan cikgu. Saya nak tanya berkaitan dengan soalan bahagian C bagi soalan 12 dan 13, soalan pilihan yang Cikgu Wu baru terangkan tadi. Adakah jenis soalan yang akan dikeluarkan ataupun akan disoal kepada murid masih lagi mengekalkan jenis yang sama dalam KBSM, iaitu mengkonsepsikan penyelesaian masalah dan juga membuat pilihan terbaik? Itu saja. Okey, soalan yang mengkonsepsi itu adalah selalunya adalah soalan yang mesti ada kan dalam sebelum ni. Okey, kami ada juga soalan begini yang dikemukakan hari itu, tetapi LPM dia sudah menegaskan bahawa diorang tidak akan beritahu benda ni. Tetapi yang penting soalan itu mesti meliputi semua konstruk. Itu sahaja. Sama ada masih lagi soalan konsepsi itu kah tidak kah, diorang tidak mau pattern yang sama saja setiap tahun sudah. Saya ingin tambah sedikit ya. Daripada pihak JPN hari itu ada terangkan kemungkinan dia kata bentuk soalan SPM itu seperti tahun 2017. Ingat lagi kah yang tidak ada macam contoh nombor 11 ada soalan B-nya tu ada B1 Roman, B2 Roman, ya kenal pasti masalah, dia tidak ada urutan yang itu kan, ingat lagi? Kemungkinan juga boleh bentuk begitu, dia kata. Okey, Cikgu Maria boleh ulang balik slide untuk contoh soalan 12, kertas 2 bahagian C. Kita boleh rujuk di sana, Cikgu Maria? Cikgu, untuk cikgu-cikgu JUD semua, cuba kita tengok balik soalan 12. Kita kan sudah biasa dengan KBSM ni. Jadi, kalau cikgu tengok soalan 12 tu, kita tengok baca sama-sama cikgu untuk soalan A tu, tengok tenaga nuklear memberikan banyak faedah kepada manusia apabila dijana dan dikawal dengan baik. Tengok soalan A dia, terangkan proses pembelahan nukleus untuk menghasilkan tenaga nuklear. Jadi kalau cikgu tengok, kita tidak sama sudah macam soalan kita sebelum ni kan, cikgu mengkonsepsi ke, menyelesaikan masalah ke, membuat pilihan kan, tiada sudah kan cikgu, lain sudah konstruk media cikgu. Jadi dia lebih kepada kepahaman, memahami aplikasi dan semuanya sekali ya. Cikgu boleh tengok tu di bawah tu ada konstruk dia PS0101RR. Jadi nanti cikgu rujuk balik PS0101 tu di mana tadi? Yang mula-mula kita tadi tengok waktu wajaran format tu cikgu Okey, untuk yang B pula cikgu tengok soalan dia. Kita baca sama-sama. Sinaran radioaktif digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan untuk meningkatkan jangka hayat makanan. Soalan dia, mengapakah sinar gamma sesuai digunakan dalam pemprosesan makanan? Berikan alasan untuk menyokong pendapat anda. Jadi soalan ni kita tahu kan aras kepahaman, pengetahuan, kepahaman cikgu. Jadi sebenarnya dalam soalan 12 dan 13 ini tidak lagi seperti kita punya KBSM yang kita sentiasa tahu sudah. Mesti mengkonsepsi, menyelesaikan masalah dan juga membuat pilihan cikgu. Okey, boleh. Kalau yang soalan 13 ni, kalau yang saya muat turun daripada buku format SPM 2021, ada soalan tentang konsep. Oh ya, dalam contoh soalan kan? Ya.
contoh soalan. Boleh saya respon cikgu? Okey. Okey, yang ini kami dapat daripada lembaga. Jadi pihak lembaga tu, Mr. Chi tu tiada pula dia cakap dia mesti sama mengkonsepsi, menyelesaikan masalah ataupun membuat pilihan. Tidak dinyatakan secara jelas. Jadi kita tidak tahulah kan, sebab itu kan buku kan. Buku tu daripada penulis. Jadi kita kalau ada perkembangan terbaru nanti daripada pihak LPM nanti kita bincang lagi lah cikgu. Setakat ni tiada dibagi tahu oleh pihak LPM soalannya sama seperti yang lalu. Okey cikgu, boleh menjawab? Okey. Satu lagi saya mau bertanya. Contoh macam soalan 12 tadi itu, kalau kita tengok kami biasa yang kita tengok sekarang ni yang perkongsian ada kod PS0101. Lepas tu di depan tu ada nombor 12.2.1/104. Itu ada rujuk apa-apa kod kah? Setakat ini kita hanya dibagi tahu kod yang kita tadi saya nyatakan saya cikgu yang mula dengan PS tu. Yang depan tu Allahu alam. Lembaga saja yang tahu apa kodnya. Kita hanya diajar daripada kod yang kita ajar tadi itulah cikgu cikgu boleh rujuk nanti. Slide ni akan diedarkan kepada JUD juga. Jadi nanti kalau cikgu terangkan kepada guru-guru di daerah masing-masing, cikgu ikut kod tu lah saja. Yang di depan tu kita dah tahu. Memang lembaga kita abaikanlah. Kita abaikan sahaja. Kita hanya ikut yang kod mula dengan PS 0101 tu cikgu. Okey, terima kasih. Sama-sama. Saya nak respon yang tadi, saya terleft tadi grup. Jadi kesimpulannya untuk soalan 12 dan 13 ni kita boleh cakap macam cikgu cakap dia menyeluruh dan juga depends pada konten lah, depend pada isi kandungan yang kita ajar lah. Maksudnya kalau bab tentang variasi, mungkin soalannya yang berkaitan untuk ditanya dalam soalan 11 ataupun 12, mungkin kalau sebelum ni selalunya mengkonsepsikan lah, betul kan? Tapi cuma untuk yang KSSM ni dia lebih umum ataupun lebih terbuka dan dah tak ada sudah mengkonsepsikan ke, menyelesaikan masalah dan juga membuat pilihan terbaik. Betul ke fahaman daripada saya lah? Ya, cikgu betul cikgu, betul. Okey, terima kasih. Sama cikgu. Saya mau tanya, oleh kerana soalan 12 dan 13 itu adalah pilihan, tetapi kadang-kadang ada pelajar dia menjawab kedua-dua soalan. Adakah dibenarkan dalam format KSSM? Soalan ni saya akan ajukan semula ke pihak Mr. Chi lembaga periksaan, sebab masa penerangan yang itu penerangan yang penataran yang dia lebih fokus kepada format, jadi dia tidak tumpu kepada yang soalan cikgu tadi itulah. Nanti saya akan tanya semula lah, saya pun tak berani juga membagi keputusan di sini kan. Nanti saya akan maklumkan kemudian dalam grup ya cikgu. Okey, terima kasih ya. Ya. Satu lagi saya nak tanya tentang kita sebagai guru pastinya akan membuat itemnya lah untuk peperiksaan, betul? Jadi kalau KBSM yang lepas, kita tahu bahagian C soalan 11 dan 12 dia punya markah mesti 4, 6 kan, kalau semua guru setujulah 4 soalan 11A dan 11B 6 markah. Untuk KSSM yang baru ni, adakah dia punya peraturan pemakan ataupun bebas? Maksudnya 11A 2 pun boleh ataupun macam mana? Ataupun ada dia punya standard? Soalan eksperimen kan tu cikgu? Nombor 11. Soalan SK 11 dan 12. 12 dan 13. Okey cikgu, tadi waktu saya terangkan tentang format tu, saya sudah cakap untuk soalan eksperimen kita ada soalan 12 dan 13 tu ialah 12 markah cikgu dia tidak lagi 10 markah, dia mengandungi 12 markah. Jadi maksudnya soalan 12 markah, soalan 13 pun 12 markah sebab dia menguji konstruk yang sama. Tapi untuk soalan nombor wajib, soalan nombor 11, mengeksperimen tetap sama cikgu, 10 markah. Okey?
Dan sebagai tambahan, Cikgu, untuk yang tadi tu soalan 12 dan 13, konstruk yang dinilai ialah pengetahuan, menganalisis dan menilai. Okey, jadi saya ulang balik ya Cikgu. Soalan nombor 11, esei iaitu mengeksperimen tetap sama 10 markah. Cuma ya soalan 11 dan 12, 12 markah, penambahan 2 markah ya. Dan konstruk yang dinilai, pengetahuan, menganalisis dan juga menilai. Okey, selamat pagi Cikgu. Yang soalan nombor 10 tu, Pak, saya perasan, kita tengok soalan 10 kejap lah dulu. Dia punya markah masih sama, tapi dia sekarang dia ada macam apa saya kata, pernyataan masalah sudah kan, dengan senarai radas dan bahan tiada sudah. Cikgu, soalan 11 ya Cikgu, mengeksperimen. Oh 11, ya sorry, ya betul 11, 11 betul. Okey. Jadi kan cikgu tanya nombor 10 cikgu. 11. Oh, nombor 11. Ya. Okey, nombor 11 dia 10 markah. Dia buka begini saya cikgu. Ini sains saintifik 0112 kemahiran saintifik mengeksperimen 10 markah terus dia letak begini cikgu. Ya. Boleh tengok soalan dia cikgu balik. Oh, mau tengok soalannya sebentar ya. Sebentar ya. Mana? Sebab kalau sebelum ni macam hipotesis, Pak. Tapi sekarang macam dia pernyataan masalah sudah. Mengikut Mr. Chi dari LPM dulu, bilangnya kalau soalan A tu yang kita perasan ada pernyataan masalah kan cikgu? Jadi sebenarnya sekarang ni, jadi maksudnya kalau kita buat laporan PK, kan kita ada pernyataan masalah kan? Yang kita abaikan sebelum ini kan? Jadi itu kita akan tekankan dalam KSSM ni lah cikgu. Jadi kita tidak lagi merujuk kepada eksperimen yang lama, iaitu mesti hipotesis, itu seterusnya. Jadi sekarang ni kita ada tambahan satu. Tapi bukan itu wajib cikgu, dia boleh juga tukar-tukar tu. Mesti cakap. Okey cikgu, boleh menjawab? Jadi maksudnya, yang contoh dalam ini, tidak rigid lah. Boleh bertukar-tukar pergi format lama, boleh ikut format ni lah ni. Begitu kan? Tidak, maksudnya format lama tu tetap ada, tapi kalau cikgu perasan tadi senarai radas dan bahan dia tiadakan kan cikgu? Ya betul, dia tiada senarai radas dan bahan. Maksudnya selepas ini dalam kita membuat eksperimen laporan dia, kita kena tekankan semua aspek lah. Mungkin tahun depan dia keluar senarai radas dan bahan, tiada keluar pernyataan masalah. Kalau tahun depan, tapi hipotesis tu mungkin wajib lah. Okey? Jadi boleh, maksudnya boleh. Jadi maksudnya soalan nombor 11 ni pun dia punya format tidak sama sudah. Kadang-kadang dia akan tanya hipotesis yang biasa tu, tapi kadang-kadang dia akan tanya pernyataan masalah dan tiada senarai radas dan bahan. Begitu kan tu? Ya betul cikgu. Begitulah dapatan kami daripada LPM ya cikgu. Tidak dinyatakan lagi cikgu mesti ikut format yang lama. Ini ialah cadangan format. Mungkin tahun depan mungkin dia ikut yang format yang sudah diberikan ni lah. Kita harapkanlah untuk memudahkan kita kan cikgu kan? Okey, thank you. Terima kasih cikgu. Ada lagi soalan cikgu? Boleh beri explanation lebih kah untuk soalan yang jenis format baru tu yang mengenai dengan mereka cipta tu? Sebab masih belum berapa jelas. Dia macam PT3 kan, tapi boleh terangkan tak? Okey, berkenaan dengan soalan mereka cipta ni, sebab masa kami diberikan penataran pada masa awal itu, tidak ada penekanan macam mana membina item soalan bah. Jadi untuk yang soalan ini kami tidak dapat jawab lah ya Cikgu Junaidi, minta maaf. Saya akan utarakan balik kepada Mr. Chi. Jadi sekarang saya ada 2 stok soalan ni untuk saya akan respon kemudian ya Cikgu Junaidi. Saya ada lagi pertanyaan. Ya, Cikgu Norasma. Okey, ini berkaitan dengan kedudukan soalan bagi mereka cipta. Mengikut buku format pentaksiran sains KSSM 2021, konstruk mereka cipta tu di nombor 9 dan nombor 10. Jadi adakah ini ada apa-apa maklumat daripada lembaga peperiksaan? Setakat ni tidak ada cikgu. Kalau yang berkenaan dengan susunan soalan, bentuk soalan memang tidak ada cikgu. Selamat pagi Puan. Ya, selamat pagi. Ya, Cikgu Wong. Sorry nak tanya tentang maksudnya kalau dalam bahagian A kertas 2 yang sains proses skill,
katakanlah sudah dikeluarkan soalan dalam bidang yang berkaitan dengan unsur, itu dalam bahagian B dan C tidak boleh ulangkah bab yang sama? Mohon respon Maria. Rasanya kalau pendapat saya daripada dapatan Mr. Chi, tidak pula dinyatakan tajuk itu akan diulang semula. Betul ke Cikgu Maria? Ya, sebab dia menyeluruh cikgu. Macam KBSM sebelum ini begitu juga kan? Cuma maksudnya menyeluruh lah. Ya, bagian kertas 2 tu tidak akan berulang lagi lah. Biasa begitu kan cikgu? Okey, thank you. Ya, okey. Okey, saya tambah tadi untuk soalan Cikgu Nur Asma berkenaan dengan reka cipta tadi kan Cikgu mencipta. Di dalam perbandingan format tadi sudah dinyatakan untuk yang soalan yang 38 markah tu Cikgu 38 markah tu termasuk soalan mereka cipta tapi tidak dinyatakan di kedudukan mana mereka cipta itu akan ditanya. Mungkin soalan 9 atau 10 kan kita tidak tahu, tapi dalam format yang diberikan 6 soalan tu ada mengandungi 38 markah. Jadi tambahan 6 markah tadi ialah untuk mencipta Cikgu Okey. Okey, ada tadi di depan. Okey Cikgu Nanti kami tanyalah lagi kalau Mr. Chi berhubung boleh kami tanyalah di mana kedudukan mereka cipta tu Cikgu. Okey. Terima kasih Cikgu. Sama. PK masih lagi ada ya? PK masih diteruskan cikgu. Format dia masih lagi sama? Format pun sama juga. Sama, tidak berubah lah. Okey, terima kasih. Ya, jadi sebelum ni ada soalan juga berkenaan dengan eksperimen wajib ni. Kita ada 7 eksperimen wajib yang kita empatnya kan. Jadi ada juga soalan, adakah dia dimasukkan dalam PK? Jadi ini dalam Mr. Chi ada terangkan sebelum ini sebaik-baiknya 7 eksperimen ni memang masuk dalam PK lah kan. Jadi kalau ada masa pertambahan, kita mau tambah lagi eksperimen yang lain tidak masalah. Boleh dimasukkan dalam PK. Sebab dia punya laporan pun memang laporan yang mengikut urutan itulah yang seperti sebelum ini. Yang pasal PK tu, kalau kita dah ada 7 PK dalam tingkatan 4 kan. Kalau yang sebelum ini, kita punya penilaian PK dia mengambil yang terbaik kan. Ya. Jadi kita boleh pakai PK yang 7 tu juga kan? Betul kan? Ya, setakat tu ya kita laksanakan seperti biasa. Cuma ditekankan di sini kita kena tunggu lagi surat siaran daripada surat siaran untuk status bagaimana PK ini dilaksanakan. Tapi kalau mengikut penataran hari itu kita laksanakan eksperimen seperti biasa yang 7 eksperimen itu. Kita tunggu surat siarannya pada tahun hadapan ke tahun ini kita tunggu surat siaran dululah sebab mungkin ada pembaruan ke kemaskini kan. Setakat tu dimaklumkan kita Okey, cikgu. Ya, kita masih teruskanlah jalankan seperti biasa. Saya mau tanya tadi yang PK tu dia masih lagi kita buat macam biasalah pengisian yang markah kerja khusus yang setiap tahun kita buat tu masih berlaku lah kan? Ya. Kemudian adakah sekolah masih perlu juga keluarkan sijil kepada pelajar macam biasa? Sama juga? Itulah yang dimaklumkan oleh Mr. Chi. Dia kata tunggu surat siaran dulu dia kata. Itu juga kami soal itu dia kata tunggu surat siaran ya. Okey. Jadi yang tahun ni masih belum tahu lagi lah kan? Belum tahu lagi ya, tapi kita jalankan eksperimen seperti biasa. Kalau pandangan saya macam kita ada biasa laporan eksperimen orang kita masukkan pernyataan masalah kan. Kali ini kita kena ajar pelajar untuk menulis pernyataan masalah. Sudah nih cikgu? Iya, saya mau tanya pasal PK juga nih. Iya. Jadi maksud dia pelajar bila buat 7 eksperimen tu dia kena buat 7 laporan. Iya. Untuk persediaan lah. Jadi maksudnya di sini
Kalau PK KBSM biasanya kita akan ambil 2 eksperimen tingkatan 4 dan 2 eksperimen tingkatan 5. Betul, Cikgu. Tapi buat masa ni belum ada perkongsian daripada lembaga peperiksaan bagaimana penentuan untuk PK 2021 lah. Iya, Cikgu. Okey. Okey. Itu saja. Okey, Cikgu. Terima kasih. Okey, berbalik kepada soalan 12 dan 13 tadi, ada kemungkinankah soalan tu dia tidak ada pecahan ABC? Dia terus soalan 11 puk 12 markah macam tu. Ada macam tu kah? Ada kemungkinan seperti itu? Okey, itu saja. Okey, kalau tengok tadi cikgu, kita respon balik kepada soalan yang sudah dibagi tahu oleh cikgu Jessie, dia ada pecahan kan? Kita fix kepada kita pada lembaga yang bagilah. Dia ada pecahan cikgu, tapi pecahan itu tidak tahu berapa banyak. Sama ada ABC atau AB sahaja. Dia bergantung kepada konstruk yang ditanya cikgu, dan dia tu ada pertambahan markah 12 markah. Jadi maksudnya pecahan tu mungkin lebih banyak. Bukan lagi 2, bukan lagi AB, tapi mungkin ada C. Okey cikgu, sebab dia ada 12 markah sudah. Okey? Okey. Terima kasih. Okay.